Assalamualaikum, salam sejahtera. Puan Dr. Rosita binti Hamdan, pensyarah bagi subjek GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Saya Awang Azwan bin Awang Ahmad, nombor matrik 26688 dari Pusat PES Miri. Saya akan membentangkan tajuk nombor 10, iaitu mengurangi ketimpangan ataupun ketaksamaan. Okey. Okey, di sini saya akan membentangkan 5 subtopik, iaitu yang pertama pengenalan, matlamat mengurangkan ketaksamaan, pandemik COVID-19, strategi dan sasaran, dan rumusan. Yang pertama adalah pengenalan. Agenda 2030 untuk pembangunan mampan telah diterima pakai oleh Malaysia dan 192 pemimpin dunia lain pada 25 September 2015 di Perhimpunan Agung PBB di New York. Ya, Perhimpunan Agung ini, Agenda 2030 ini menunjukkan komitmen global terhadap pembangunan yang lebih berdaya tahan, inklusif dan mampan. Sustainable Development Goals (SDG) dikenali sebagai matlamat pembangunan mampan atau matlamat pembangunan lestari adalah himpunan matlamat global baharu, matlamat dan metrik yang dijangka digunakan oleh negara-negara anggota PBB 15 tahun akan datang. Matlamat pembangunan mampan SDG ialah himpunan 17 objektif menyeluruh untuk kesejahteraan manusia dan alam sekitar yang mesti dicapai menjelang 2030. Saya akan kupas saya akan berceritakan sikit tentang 17 matlamat pembangunan mampan. Okey, terdapat 17 matlamat pembangunan mampan. Yang pertama ada sifar kemiskinan, tiada kelaparan, kesihatan baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualiti, kesaksamaan gender, air bersih dan sanitasi, tenaga berpatutan dan bersih, pembangunan ekonomi dan pekerjaan sesuai, inovasi industri dan infrastruktur, mengurangkan ketimpangan ataupun ketidaksamaan, bandar dan masyarakat lestari, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, tindakan iklim, kehidupan dalam air, kehidupan darat, keamanan, keadilan dan pertubuhan kukuh, serta kerjasama untuk matlamat. Okey, saya pergi kepada subtopik nombor 2, iaitu matlamat ke-10. Matlamat ke-10 dalam SDG adalah mengurangi ketimpangan. 10 tugasan di bawah SDG ke-10 yang mesti diselesaikan menjelang tahun 2030 menggunakan jejak kemajuan sasaran sebagai petunjuk adalah seperti di jadual sebelah. Okey, pertama mengurangkan jurang pendapatan, menggalakkan penyertaan global dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, menggalakkan kepelbagaian dan menamatkan diskriminasi, mengamalkan langkah kewangan dan sosial yang memajukan kesaksamaan, penguasaan yang lebih berkesan terhadap institusi dan pasaran kewangan antarabangsa, lebih banyak negara membangun diwakili dalam institusi kewangan, program immigration yang beretika dan dikenalikan dengan baik, layanan baik dan berbeza untuk negara membangun, menggalakkan pelaburan dan pembangunan untuk pembangunan di negara-negara kurang membangun, dan yang terakhir adalah menurunkan kos urus niaga untuk kiriman wang migran. Yang ketiga adalah pandemik COVID-19. Kupas sikit tentang pandemik COVID-19 ini. Okay. COVID-19 telah memperdalam ketidaksamaan yang sedia ada melanda masyarakat paling miskin dan paling terdedah. Kita tahu pandemik COVID-19 ini telah memberikan impak yang sangat besar kepada rakyat, masyarakat yang paling rendah, terutamanya masyarakat miskin. Ia telah memberi ketumpuan kepada ketidaksamaan ekonomi dan jaringan keselamatan sosial yang rapuh dan yang menyebabkan komuniti menanggung beban krisis tersebut. Dari segi ekonomi pula, pandemik COVID-19 telah meningkatkan pengangguran global dengan ketara dan mengurangkan pendapatan pekerja secara mendadak. Ya, kita tahu COVID-19 ini telah kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan dan telah memberikan impak kepada rakyat yang menjalankan perniagaan, contoh seperti perniagaan dan urusan-urusan e-hailing, kereta, Grab semua tidak dapat dijalankan semasa perintah kawalan pergerakan. Jadi ini memberikan kesan kepada masyarakat
masyarakat yang terbabit. Selain itu, yang membahayakan kemajuan terhad yang telah dibuat dalam keseksama jantina dan hak wanita serta beberapa dekad yang lalu. Keempat, pekerja berkemahiran rendah seperti pekerja kilang ataupun pemandu teksi, pemandu e-hailing, pekerja yang tidak formal, mereka yang berpendapatan rendah lebih cenderung terdedah kepada turun naik pekerjaan dan kejutan pendapatan. Hampir 1/3 daripada kanak-kanak daripada isi rumah berpendapatan rendah kekurangan akses kepada kursus dalam talian kerana kekurangan internet percuma. Hanya mengharapkan internet percuma daripada kerajaan memanglah tidak seberapa, kerana kita tahu untuk menjalankan pembelajaran secara talian memerlukan line internet yang kuat. Jadi sedikit saja ia akan menjejaskan sistem pendidikan, terutamanya kanak-kanak yang berasal daripada keluarga miskin. Ketidaksamaan juga semakin mendalam bagi populasi yang terdedah di negara yang mempunyai sistem kesihatan yang lebih lemah dan mereka yang menghadapi krisis kemanusiaan sedia ada. Keempat, strategi dan sasaran kerajaan. Usaha kerajaan untuk melaksanakan perubahan dan dasar pembangunan dan mewujudkan strategi baharu untuk menangani pelbagai kesukaran baharu dan berterusan telah banyak dibantu oleh RMK11. Kerajaan telah menetapkan 6 tonggak strategik untuk membantu Malaysia sentiasa bersedia menghadapi cabaran. Kerajaan telah memilih 6 strategi unik yang akan mempercepatkan pembangunan Malaysia dan hala tuju penumbuhan ekonomi negara dan akan banyak diubah oleh kejayaan penempatan memacu perubahan. Ia juga mencapai status ekonomi yang tinggi, memupuk keterangkuman dan memastikan kemampanan terus menjadi 3 objektif utama RMK11. Peranan kerajaan tempatan juga sangat penting dalam mengurangkan ketidaksamaan dalam pengagihan sumber kepada penduduk mereka untuk kualiti yang hidup lebih baik, lebih berdaya tahan dan pengurangan jumlah kurang jurang pendapatan adalah penting kerajaan untuk meningkatkan pendapatan dan kuasa membeli isi rumah B40 dengan penurunan harga barang atau selain itulah. Pembangunan inklusif akan dilaksanakan dengan lebih menyeluruh. Pelaksanaan ini akan menawarkan kemungkinan yang adil supaya orang ramai boleh turut ambil bahagian dan memperoleh keuntungan daripada pertumbuhan ekonomi. Tapi pada rumusan, ketidaksamaan sosial dalam masyarakat telah membawa kepada penurunan mobiliti sosial dalam masyarakat. Pandemik COVID-19 telah memburukkan lagi ketidaksamaan. Pandemik telah melanda orang yang paling terdedah di dunia, iaitu masyarakat miskin. Pemulihan daripadanya akan mengambil lebih banyak masa daripada mereka. Matlamat pembangunan mampan adalah sangat penting dalam mencapai matlamat dan sasaran yang ditetapkan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.